Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa untuk tajuk unit 7 bagi kelajuan. Okey, pastikan kamu ada buku teks, modul dekat sebelah kamu, buku latihan dengan buku nota sains. Okey. Jadi untuk tajuk kelajuan, hari ini kita hanya masuk pengenalan sahaja. Okey, kita boleh tengok buku teks muka 115. Kelajuan, apa yang dimaksudkan dengan kelajuan? Okey, bawah ni ada dikatakan kelajuan itu adalah pergerakan yang laju atau perlahan. Maknanya perlahan pun dipanggil laju. Laju tu memang lajulah. Okey, asalkan dia bergerak. Baru kita tahu dia laju atau perlahan. Dalam menentukan berapa cepat atau lambat sesuatu objek sampai ke destinasinya. Jadi kalau dalam acara perlombaan, kamu tahulah siapa yang sampai dahulu, dia yang pemenang. Maknanya dia yang paling laju. Itu yang dipanggil kelajuan. Tak kisahlah dia laju ke, dia perlahan ke, asalkan dia bergerak, kita boleh sukat dia melalui kelajuan. Okay, itu maksud kelajuan. Okay, sekarang ni kalau tengok muka 116 dengan 117. Okay, yang atas ni kereta. Kamu akan jumpa papan tanda 50 km per jam, 70 km per jam. Kalau kamu jumpa dekat tepi-tepi jalan, betul? Okey, itu adalah kelajuan yang perlu kita ikuti. Maknanya kalau 50 km per jam tu maknanya jalan tak lurus, lagi bengkok, jadi kena perlahankan kenderaan. Itu maksud dia. Okey, yang ni dia kata dia jumpa basikal, orang tengah naik basikal, tengah-tengah jalan dia jumpa naik basikal, dia potong. Okey, dia lajulah. Tapi bila dia sampai bila sampai satu tempat, okey, dia berehat berhenti, tiba-tiba dia jumpa balik basikal tu. Okey, tapi mengambil masa yang agak lama lah sebab kereta dengan basikal kelajuan dia tidak sama. Okey, kereta kita tekan minyak je, tapi kalau ke basikal kita kena kayuh menggunakan daya yang ada pada kita. Kalau kita boleh laju, cepatlah dia kayuh. Kalau tidak, biasa saja. Itu beza kereta dengan basikal. Jadi kamu kena tahulah kalau pengguna jalan raya, siapa lagi laju, siapa lagi perlahan. Okey, cuba tengok dekat sini. Dia kata apa akan berlaku jika kereta yang dipandu oleh ayah Dina mempunyai kelajuan yang sama dengan basikal tu. Maknanya kalau basikal tu dia bawa 40 km sejam, kalau kereta pun bawa 40 km sejam, apa yang berlaku? Mestilah dia bergerak perlahan. Jadi kenapa kita nak kena bergerak laju? Supaya kita cepat sampai. Itu maksud kelajuan. Okey. Okey, seterusnya untuk unit kelajuan. Unit kelajuan hanya ada 3 sahaja. Ini yang perlu kamu tahu, iaitu cm per saat, cm per saat, meter per saat, kilometer per jam. Okey, apa nak bezakan dia? Kalau yang paling slow, kita unitkan dia sebagai cm per saat. Sebab dia berjalan sangat lambat. Itu kita unitkan dia sebagai cm per saat. Dia kalau laju sikit, kita namakan dia meter per saat. Maknanya bila dalam saat dan meter atau cm ni jarak yang dilalui itu pendek. Itu kita panggil cm dan meter. Dia pendek. Jarak dia nak tuju tu pendek lah. Kalau jarak dia panjang, biasanya macam kuda berlari laju kan. Jadi kita mesti menggunakan kilometer per jam. Maknanya dalam 1 kilometer tu berapa jauh, 1 km per jam tu berapa jauh dia boleh berjalan. Contohnya kalau soalan tu kata 80 km per jam, maknanya dalam masa 1 jam dia boleh bergerak sehingga 80 km. Itu maksud dia, 80 km per jam. Okey, tengok soalan bawah tu. Mengapakah unit kilometer per jam tidak sesuai untuk mengukur seorang yang sedang berjalan kaki? Okey, berjalan kaki laju ke perlahan? Perlahan. Jadi kalau perlahan tak sesuai kita gunakan kilometer per jam, sebab bila kita berjalan contohnya untuk sejauh 4 km, berapa 40 km, berapa lama, berapa jam nak sampai, betul? Jadi
bila melibatkan unit kelajuan, kita kena pasti. Kalau dia laju, kita boleh gunakan dia kilometer per jam. Kalau dia perlahan dan jarak dia lebih pendek, sentimeter per saat ataupun meter per saat. Itu kena pastilah. Okey, itu kelajuan. Tengok kat sini, muka surat 120. Ada beza kura-kura orang berlari dengan F1. Jadi kamu kena tahu unit-unit yang kita gunakan. Kalau kura-kura, sentimeter per saat. Kalau kita berlari di stadium, kita guna meter per saat. Tapi kalau kereta lumba, mesti kita guna kilometer. Sebab dia akan berjalan lebih laju dan lebih jauh. Okey, macam mana hubungan ni? Macam mana kita jawab hubungan? Hubungan sama dengan hipotesis, sama dengan kesimpulan. Jadi maknanya macam mana kita nak jawab hubungan mesti berdasarkan gambar rajah ataupun soalan. Kita tengok aktiviti muka surat 123. Okey. Kita dah buat berdasarkan itu daya geseran di dalam kelas. Kamu pun boleh cuba bendalah ni di rumah, hanya menggunakan satu kereta yang boleh bergerak. Kalau boleh kereta tu bagi yang berat sikit lah. Kalau yang itu ada yang macam plastik tu ringan tu, dia tak cantik lah, tak smooth dia punya pergerakan dia. Dan satu getah. Getah tu kamu boleh ikat antara kaki meja tu. Okey, apa perlu kita buat? Tarik kereta tu ikut jadual ni. Jarak dia 5 cm, kita lepas. Lagi satu jarak dia 10 cm, baru kita lepaskan. Okey, lepas tu kamu ukur berapa jarak dia kalau kita tarik getah tu sampai 5 cm, berapa jarak tu kalau kita tarik dia 10 cm. Macam mana keadaan ataupun macam mana jauh punya perjalanan kereta tu kalau kita tarik. Makin lama, makin jauh kita tarik, macam mana jarak dia sampai dia berhenti tu. Itu maksud dia aktiviti 123. Ini boleh cuba kalau ada kereta mainan. Kalau boleh, bila kereta mainan besi macam berat sikit, bila dia berat, dia lebih stabil. Okay? Jadi kita boleh kena pasti dia punya jarak dia setelah kita tarik getah tu ikut panjang. Kena ukur lah. Okay, ada dalam contoh dalam buku teks 123. Ini cara kita nak mengenal pasti macam mana hubungan bagi kelajuan. Okay. Untuk 124 ni ada dalam latihan, nanti kita bincangkan. Okay, ini lagi satu hubungan macam mana kelajuan dengan masa. Maknanya apa boleh kita simpulkan? Lagi laju sesuatu kenderaan tu bergerak, lagi cepat masa dia sampai. Itu maksud dia. Okey. Lagi laju dia bergerak, lagi singkat masa yang dia ambil. Lagi perlahan dia bergerak, lagi lama masa yang dia ambil. Itu maksud dia. Okey. Ini untuk penerangan nota. Kejap lagi video yang kedua cikgu akan terang macam mana kita nak menyelesaikan dalam latihan.